Okay, kita continue with number 10 lah ya. Alright. So untuk number 10, alah saya tertinggal, saya punya pen. Sorry, sekejap tak. Saya ambil pen. Okay, so okay, kita continue dengan number 10 lah ya. Main number 10 lah. Mungkin setting soalan dekat kamu tu lain sikit lah ya. Alright, dalam soalan number 10 ni minta kamu what would the rate law of direction for the following set of experiment. So kita ada data dibagi yang inilah ya. This is the data ya. Untuk eksperimen yang diberikan tu ya. Okey, sekarang kalau kita tengok dia minta kamu menuliskan rate law kan. Okey, dia minta kamu menuliskan rate law. Maksudnya bila kita nak menuliskan rate law, that means we have to write rate equal to K A power of A B power of B with specific number lah. Maksudnya A dengan B ni dia mesti ada satu number. Dia tak boleh tulis dalam bentuk unknown macam ni ya. Okay. A dengan B yang kecil ni kita tak boleh tuliskan dia dalam bentuk unknown. Tapi kita kena letakkan ada satu number. So number itu kita kena cari daripada data from the experiment lah ya. Okay, sebelum ni saya dah ajar kamu macam mana nak dapatkan nilai A dengan nilai B tu. Contohnya kita akan ratiokan lah ya. Ratiokan untuk eksperimen katalah untuk mencari nilai A kecil lah ya. Nilai A kecil, nak cari nilai A kecil tu kita ambil eksperimen di mana concentration B itu mesti constant. Contohnya kita ambil eksperimen 3 kepada eksperimen 2 kan. Okay. Data eksperimen 3 kepada eksperimen 2 concentration B constant. Okay, jadi kita boleh cari nilai A itulah ya, nilai A ya. Bila concentration A besar itu adalah berbeza ya. Okay, kita akan tuliskanlah macam ni. Tapi hari ni saya nak ajar kamu dengan cara yang cepat lah ya. Saya tak mahu kamu buat lambat lah ya. Sebab nanti kita nak jawab soalan objektif. Soalan objektif ni dia tak macam soalan subjektif. Perlukan working dan sebagainya ya. Okay, kita nak pengiraan yang cepat sebab 1 minit kita, satu soalan kita hanya ada 2 minit saja maksimum untuk jawab lah ya. Alright, jadi sekarang macam mana kita, kalau yang kaedah biasa, kita akan buat 8.8 times 4 negative 10, negative 4 kan, dividekan dengan 4.4 times 10 power of negative 4 lah. Kita ambil daripada eksperimen 3 kepada eksperimen 2. Maksudnya yang besar duduk atas lah ya. Lepas tu kita ada, okay, concentration A, kita tuliskan K, Lepas tu kita ada concentration 0.08 power of A, ni 0.04 power of A. Okay, daratkan dengan 0.08 power of B. Ni untuk concentration B lah pula ya. 0.08 power of B. Kan? So kita cancelkan ini. So ini lambat tau. Kaedah ni lambat. Memang kita akan dapat jawapan dia. Ya. So ini 8.8 divide 4.4 kita dapat 2. So ini dapat 2 jugalah 2A. That means A is equal to 1. Kan? Macam tu. Tapi kaedah ni lambat. Saya tak nak lah kamu kira macam tu. Ya. So apa yang saya nak ialah kamu tengok. Okay. Kamu tengok data 3 tu tak payah tulis K ni semua. B semua tak payah tulis. That means kita ada 8.8 divide by 4.4. Jika ini sama, tak payah tulis lain dalam kamu punya calculation. Boleh ke tak ni? So, dividekan dengan 0.08 dividekan 0.04 power of A. So, kita akan dapat 2A lah. That means A is equal to 1 lah. Saya nak kamu kira cepat tau. Tak payah, yang tak perlu ditulis tu
jangan tuliskan sebab dia lambat, nanti menyebabkan kamu punya calculation jadi lambat lah ya. That means order towards A adalah 1. Okay, now kita pergi kepada nak kira B. Kira B pun sama. Cari A yang constant. That means kita ada eksperimen 2 kepada eksperimen 1 lah ya. Dengan cepatnya kita akan kira sebab ini power yang sama. So kita ada 4.4 dividekan 2.2. Kita tinggalkan je dalam calculation tu. Okay, tapi kalau jawab soalan objektif tak boleh macam ni ya. Soalan subjektif yes. Benda yang kita boleh ringkaskan, kita ringkaskan, simplifykan sebanyak yang mungkin lah ya. So kita ada okay, A kita tak nak sekarang. Kita nak B lah. So 0.0A dividekan dengan 0.04. Power of roti bakar bila makan. Itu biasa nak. Okey. Saja musim. To B. So that means B is equal to 1 lah. Ya, B is equal to 1 lah. Alright. Macam tu. Boleh ha? So sekarang rate kita akan jadi rate equal to K A power of 1 B power of 1 lah. Ya. So ini kita akan terus dapat jawapan dia. Kalau boleh calculation jangan lebih daripada 2 minit lah ya. Satu soalan. Okay. Boleh salin ya sekarang. Boleh salin. Okey ke? Kamu okey ke ni? Okey. Okey. Ya. Salin ya. Ada yang nak masuk ke? Sorry, saya tak perasan. Sorry Fariha, saya tak perasan kamu ni nak masuk tadi. Okey dah kah? Dah beritahu ya. Dah. Dah ya. Okey. Dan kita lihat untuk soalan seterusnya lah. Okay, kita tengok soalan seterusnya tu. That is my number 11 lah. Your number 11 saya tak tahu, saya tak pasti ini ke tak. Mungkin dia ini number 12 kot gitu. Tak pasti ya. Okay. Okay ya, kita diberikan equation untuk reaction ini, that is A plus 5B plus 6C equal to 3D plus 3E. Okay. And data diberikan adalah seperti berikutlah. Lah. Dia mengekor pula sana. Set. Okay. So kita ada A, ini data yang diberikan lah. So sekarang macam mana kita nak mengira order terhadap A lah. Kamu diminta untuk memberikan rate law. Dalam soalan tu kamu juga diminta menuliskan rate law lah. Rate ya, rate. Sekarang kita kena cari order terhadap A, terhadap B, terhadap C lah ya. So nak cari order, mari kita cari order dulu terhadap A. So cari order terhadap A, kena ambil A berbeza concentration tetapi B dengan C sama. Kebetulan eksperimen 2 dengan eksperimen 1 ni concentration B dengan concentration C, B and C sama lah kan. Concentration B and C sama. Jadi kita boleh carilah order terhadap A lah. So kita letakkan, sekarang kita ada yang besar duduk atas ya. So kita ada 3, iaitu kita ada eksperimen 2 over eksperimen 1 lah
Supaya yang besar duduk atas lah ya. 3.2 times 10 power of negative 3 over 8.0 times 10 power of negative 4 equal to, okay, sekarang B dengan C ni dia sama. So tak payah tulis lah. Maksudnya sekarang kita hanya ambil untuk A je lah. Ya. That is 0.7 dividekan dengan 0.35 power of A. Ya, okay. Jadi sekarang 3.2 times 3.2 dividekan dengan 8.0 ni. 8 kali berapa? 8 kali 4, 32 kan? 4 lah kat situ. So ini 0.7 dividekan dengan 0.35, we have 2. 2A lah. That means sekarang bolehlah kita katakan bahawa, okay, 2 power of 2 equal to 2A. That means A is equal to 2. So A is equal to 2 dah. Kita dapatlah untuk yang ni kita ambil cari order terhadap A. Now kita cari order terhadap B lah pula. Ya. Cari order terhadap B, cari B yang berbeza. Tetapi A dengan C sama. So ada kat sini. So kita ambil data daripada eksperimen 3 kepada eksperimen 2 lah. So kita terus dia tulis 6.4 sebab ini sama power, dia tak payah tulis lah. Over 3.2 equal to concentration B 0.7 divide 0.35. So power of B. So ini kita ada 2. Ini kita ada 2 juga. That means sekarang kita ada B is equal to 1. Order terhadap B is equal to 1 lah. Ya. Jadi sekarang cari untuk C. Sebab tu saya kata kena cepat lah. Benda ni kena kira dengan cepat lah. Ya. Cara nak cepat kita tinggalkan apa yang kita tak perlu tulis. Macam tu ya. Okey, cari order terhadap C sekarang kita kena cari C yang berbeza. Memang hanya ada data daripada eksperimen 4 kepada eksperimen 3 saja. Tapi B ni dia berbeza juga. So kita kena masukkan dalam kiraan lah ya. Tapi A dia sama ya. Jadi sekarang apa kita buat ialah kita ambil kita ambil 3 kepada 4 lah sebab rate dia lebih besar kat sini kan. Jadi kita ada 6.4. Ni power sama tak payah tulis. Dividekan dengan 3.2 equal to, okay, sekarang kita ada C adalah 0.35 over 0.70 power of C. Tapi B tu ada juga kan, beza juga. So kita kena tulis lah kat situ. So kita ada sekarang 0.7 dividekan dengan 0.35. Yang ni kita dah tahu B tadi dia punya order 1. So tak payah tulis B lah ya, sebab kita dah tahu dia punya order. Alright. Jadi sekarang kita akan dapat 2 equal to, okay, 1 over 2. Okay. C yang ini 0.7 dividekan dengan 0.35 kita dapat 2. Macam tu kan? Betul tak? So daripada sini kita bawa 2 ke sebelah sini lah. So maksudnya sekarang kita ada 1 equal to, ni kenapa dapat 1 sini? Sebab saya bawa 2 ni ke sebelah sini, dia jadi divide lah. 2 over 2 equal to 1 lah. Darabkan dengan 1 over 2 power of C. Jangan lupa anything that power of 0 is equal to 1. Kan? Kalau 4 juta power of 0 pun dia dapat 1. Kalau setengah power of kosong dia dapat 1 jugalah. So that means sekarang C is equal to 0. Anything that power of 0 become 1 lah. Ya? 4 juta power of 0 pun dia akan jadi 1 juga. Do remember that lah. Kalau andai kata dalam calculation kamu nampak kat sini 1, of course the power is 0 lah. Macam tu ya. Boleh ha? Right. Now kita dah dapat lah order terhadap C sudah dapat, order terhadap B sudah dapat, order terhadap A pun sudah dapat lah ya. Okay. Now bolehlah kita menuliskan rate law lah. Jadi rate kita akan tuliskan. Okay. Kita buat naik atas sikit. Ya. Jadi order terhadap B 1, order terhadap C adalah 0 lah.
So sekarang kita boleh menuliskan rate equal to KA power of 2, B power of 1, C power of 0. Or boleh juga dituliskan sebagai KA power of 2, B power of tak payah tulis apa-apa. Okay, C sebab anything that power of 0 dia jadi 1. So tak payah tulis lah macam tu. Ada juga dalam soalan mungkin dia akan tulis macam ni lah ya. Menunjukkan bahawa ini menunjukkan bahawa C tu ordernya adalah kosong. Ya. Kalau diberikan reaction A plus 2B plus 5C produce product, katalah macam tu. Tapi dibagi order macam ni. Dibagi order rate law dia macam ni. Dibagi rate law macam ni. Tapi dalam soalan, dalam equation ada C, ada B, ada A. Tapi dalam rate law dibagi macam ni. Ini menunjukkan bahawa order terhadap C adalah kosong. Ya? Order terhadap C adalah kosong. Macam tu. Boleh Kamu nak salin ke jawapan dia? Ataupun kamu ambil je jawapan, ambil final answer and then kamu buat balik. Boleh Boleh ke tak? Boleh. Ya, kamu ambil jawapan dia, nanti kamu confirm balik dengan kamu punya calculation. Boleh Ambil jawapan dia sajalah. Rate equal to KA power of 2, B power of 1, C power of 0. Ataupun ambil yang bawah ni. Ambil ini saja. Nanti calculation ni kamu cuba buat balik lah. Ya. Tak payah salin saya punya. Ambil jawapan saja and then confirm kamu punya calculation dengan jawapan yang saya bagi ni. Madam. Ya. Nak Tanya ke? Apa dia? Nak tanya. Boleh Afika. Kalau macam kita nak cari yang C tadi kan. Kalau kita ambil eksperimen 4 dengan eksperimen 2 tak boleh? 4 dengan 2 boleh? 4 dengan 2 boleh? 4 dengan 1 pun boleh. Mana-mana 1 pun boleh. Tak ada masalah. Kita nak cuba nak try tengok calculation dia ke? Kita buat 4-1 ya. Fika nak yang mana tadi? 4-1 4-2. 4-2 boleh? Okey boleh. Asalkan dia berbeza. Berbeza lah. Okey, mari kita tengok. 4-2. Okey. Oh, 4-2 ni sama. Sepatutnya tak payah ni. Kan? Oh, 4-2. Oh, tak sama. Boleh kita try 4-2 ya. Okey, mari kita tengok. Sekarang 4-2 ya. So, kita ada 3.2 over 3.2 equal to. Okey. So kita ada C 0.7 dividekan dengan 0.35 over power of C. Kan? Okey. 4-2 ya. Okey. B sama. A pun sama. So tak payah tulis lah. So kita ada ni 1 equal to 2 power of C. So nampak tak? 2 power of C sama dengan 1. Maksudnya 1 equal to 2 power of 0. Boleh? Tak ada masalah. So dapat yang sama jugalah jawapan dia. Menunjukkan bahawa order terhadap C juga adalah kosong. Macam tu. Pun boleh. Asalkan dia berbeza saja. Asalkan dia berbeza saja. Sebab kita nak cari order terhadap C, mesti concentration dia berbeza. Tahu macam tu. Boleh Okey ke? Okey, madam. Okey ya. Okey. Kalau dah habis, soalan number 11. Okey. Saya nak cuba kamu buat soalan ni dengan cepat, boleh tak? Nak kamu try buat soalan ni dengan cepat. Buat soalan ni dengan cepat. Saya nak kamu berikan rate law. Write the rate law. Untuk data yang ni. Kamu diberikan data ni, write the rate law.
Write the rate law lah. Sekarang cuba buat. Dengan cepat tau, jangan lambat-lambat ya. Okay, saya timing sekarang now 8:26. Dalam masa 8:27. 8:28. Okay. Kira. Kira dah. Okay. Dah. Oh, tak sampai lagi madam ni. Kata nak 2 minit kan. Tak sampai 2 minit lagi kan. Menunggu ni sebenarnya satu penyiksaan kan. Penantian satu penyiksaan. Menunggu ni 8:27 dah. Penantian suatu penyiksaan. Kamu mesti tak pernah dengar lagu tu kan? Zaman saya dulu ada satu lagu tu, penantian satu penyiksaan. Okey, 8:27. Mana aja? 8:27 dah. Okay. 1 minit lagi. Timing kat dia soalan. Tak. Oh, 8:28 dah. 2 minit dah. Dah siap ke belum? Alamak, macam mana ni? Dah okey ke? Dah siap lah? Habis dah kira? Dapat tak? Dapat? Oh, Alhamdulillah. Kita tengok ya. Simpan dulu jawapan. Kita bincang sekarang. Okey. Tengok macam mana. Tengok jawapan kamu je tau. Ya? Tak payah ni. Tak payah cakap apa-apalah. Okey ya. Just that saya nak kamu timing je. Alright. Mari kita lihat untuk cari order terhadap X. Ya. Kita nak cari order terhadap X. Ambil data daripada eksperimen 3 kepada 4 lah. 4 kepada 3. Sorry ya. So, sebab data dia No, bukan. Data daripada eksperimen 3 kepada 3 kepada 4 kepada 1. 4 kepada 1 lah ya. Sebab Y akan sama. So, macam mana kita nak kira tu? Kita ambil 5.94 times 10 power of negative 3. Kenapa saya ada yang gelap-gelap ni ya? Saya tak tahu kenapa ni. Okay, dividekan dengan 2.2 times 10 power of negative 4 equal to, so ambil, yang ni Y sama kan? Y sama, so tak payah tulis lah. Kita ada 3/1 power of X. Kan, power of X lah. Okay. 5.94 dividekan dengan ni dapat berapa? Kira Sat dapat apa? Dapat 28 ya? 27. 27. So, yang ni 3. 3 power of X. Maksudnya sekarang 3 power of 3 lah. Equal to 3 power of X lah. That means X is equal to 3. Ni matematik ni sangat kena cekap lah. Macam saya memang lemah sikit matematik kan. So, order terhadap X adalah 3. Now, kita tengok. Nak cari order terhadap Y pula lah. Cari order terhadap Y mesti ambil 1, 3 lah kan. Sebab sama dia punya concentration X. So sekarang kita ada, kira dengan cepat. Okay. Kita ada 6.6 dividekan dengan 2.2. Tak payah tulis lah negative 4 ni. Dan negative 4 ni sebab dia sama So kita ada 3/1 power of Y. So kita ada kat sini 3 equal to 3Y. That means Y is equal to 1 lah. Jadi order terhadap Y adalah 1. Jadi
Apakah rate law dia? Macam mana nak tulis rate law dia? Rate equal to K X power of 3 Y power of 1. Macam itulah. Or you also can write as K X power of 3 Y. Satu ni tak perlu ditulis lah. Ya, macam tu. Okay, So hopefully you can answer this in 2 minutes lah. Ya. Maximum lah 2 minit tu. Ya. Nanti nak tulis, nak tik lagi, nak apa lagi lah. Macam-macam lah cerita dia. Ya. Alright. Ini contoh lain lah ya untuk calculation bagi rate law lah ya. Okay, now kita habis soalan number 11. My 11 lah. Not your 11 lah ya. Okay, so ini jawapan tadi tu untuk soalan number sebelum ni. Okay, so kita proceed kepada soalan number 12. Habislah pengiraan untuk rate law, differential rate equation dengan rate law habis. So, kita masuk soalan nombor 12 yang ni. Yang ni soalan nombor 12, soalan berapa kamu saya tak pasti. Ini soalan berapa kamu ni? This one nombor 12 juga kah? Tengok je Afika. Yang ni nombor berapa? 14. Nombor 14 ya? So nombor 14 lah. So, nombor 14 ni adalah soalan untuk factor. Okay. Factor that affect rate of reaction sebenarnya. Ya. Jadi ada 4 faktor that affect rate of reaction. Pertamanya kita ada, kejap ya saya ambil pen kejap ya. Saya tulis kat tempat lain. Besar sikit. Pen. Okay. Kamu tahu tak bagi besar sikit benda lah ni? Tahu tak macam mana? Resize Resize. Percentage. Macam mana nak bagi besar? Kamu tahu tak macam mana nak bagi besar? Nak bagi besar sikit no, tak. Allahu Akbar. Okay. Ada benda lah ni. Okay. Kalian tengok ya. Macam-macam. Yang paling kecil. Okay. So, factor. Dia punya ni jadi macam. Oh, ini dia zoom. Oh, kat sini. Okay. So, factor. Saya nak bincangkan factor that affect rate of reaction lah. Ada 4 faktor that affect the rate of reaction. Okay. Pertamanya kita ada concentration. Yang ni tulisan ni boleh nampak tak dengan kamu? Boleh. Nampak ya? Or pressure lah. Okay. Yang kedua we have catalyst. Okay, the third one we have temperature.
And last sekali kita ada physical state. Kita ada ni lah, ada 4 faktor yang mempengaruhi rate of reaction. Okay, tapi sebelum saya nak cerita tentang faktor that affect the rate of reaction tu, saya nak cerita dulu sebenarnya apabila reaktan bertindak balas, apakah keperluan reaktan itu sebelum terhasilnya produk lah, ya. Okay. So ni macam cerita apa? Cerita James Bond kan. Dia punya perlawanan di antara Blofeld dengan Safin. Tapi apa kaitannya dengan Madeline? Ni cerita macam ada something at the back lah before kita cerita factor that affect the rate of reaction lah, ya. Okay. So mari kita tengok. Okay. Bagi sesuatu tindak balas itu, apabila sesuatu reaktan itu nak bertindak balas, ya. Okey. Reaktan ini perlu ada 2 benda yang dia perlu penuhi. Okey, oleh reactants sebelum tindak balas itu boleh menghasilkan produk lah, ya. Ada 2 perkara yang reactants itu perlu capai apabila dia nak menghasilkan produk, ya. Okey. Yang pertamanya ialah reactants need to collide. Dia kena collide lah, reactants dia kena collide, ya, with correct orientation. Dia perlu collide with the correct orientation lah, ya. Okey, contohnya katalah, ya, kita nak dapatkan tindak balas AB plus CD produce AD plus BC. Okey, katalah bentuk atom A tu macam gini. Bentuk atom A tu macam gini. Atom B macam ni pula. Plus dengan C macam ni. D macam gini rupa dia. Okey. Jadi sekarang maksudnya apabila kita nak hasilkan produk, okey, yang ni square ni perlu jumpa dengan hexagon. Dia perlu jumpa dengan hexagon. Baru dia boleh hasilkan produk. Dan pentagon perlu jumpa dengan triangle. Baru dia boleh hasilkan produk. Tahu? Jadi tetapi kalau dalam tindak balas tu, katalah kita dia punya reaktan tu, ya, reaktan tu jumpa di antara, katalah kita ada sekarang AB ni, dia punya arah dia bergerak tu bila dia nak bump, dia nak collide dengan reaktan sebelahnya. Okey. Yang ini arah CD tu dia duduk macam gini. Ni. Maksudnya sekarang arah ini AB. Tapi yang ini D duduk belah sini, C duduk belah sini. Atom C duduk belah sini. Maksudnya dia punya atom tu kedudukan dia tak betul. Kedudukan molekul tu tak betul. So apabila berlanggar, B akan langgar dengan D. B langgar dengan D tak hasilkan produk tau. B langgar dengan D tak hasilkan produk. Kita nak langgar B, langgar dengan C. Baru dia boleh melekat. Baru dia boleh hasilkan produk. Faham tak ni? Dia punya arah collision tu tak betul. Memang tindak balas itu tak boleh berlaku. Kita nak supaya B dan C yang akan collide. Bukan B dengan D. Salah. Kita tak nak B dengan D. Kita nak based on kepada reaction inilah. Kita nak B and C yang
bump into each other. Okay, contoh kalau saya tengok macam ni, kalau saya susun kedudukan molekul yang macam ni, katalah saya ada gini. Okay, saya susun. Okay, plus dia akan collide dengan, okay, ni macam ni. Yang ni kita ada B, A, ni D, C. Jadi untuk yang case yang kedua tu, apabila reaktan itu collide, ya, A jumpa dengan D. A nanti akan jumpa dengan A nanti dia akan collide dengan D, which is produk yang kita nak lah. Jadi yang ini nanti barulah kita katakan dia sebagai correct orientation. Yang ini kita namakan dia sebagai correct orientation. Correct orientation lah, ya. Tapi kalau yang ini incorrect lah. Orientation dia tak betul. Cara pelanggaran atom dalam molekul tu tak betul. Ya, incorrect orientation lah, ya. Jadi kalau kita tengok untuk pelanggaran yang ini dia tak menghasilkan produk. Tindak balas tak boleh berlaku. Tapi yang ini, okey, yang bawah, pelanggaran itu adalah dalam correct orientation dan boleh menghasilkan produk. Itu satu. Reaktan dia mesti collide, bila dia langgar, dia mesti langgar with the correct orientation. Boleh tak? Okey, itu satu yang reaktan perlu dapatkan. Okey. Yang kedua pula, apa reaktan perlu dapatkan? Ni. Okey. So, seterusnya. Tengok ya. Apabila dia langgar, dia mesti capai satu tenaga. Okey. So, kalau kita tengok reaction progress, dari segi reaction progress, okey. Reaktan ini dia ada energy dia. Ini katalah A, C, D kan. Dia nak hasilkan D plus B. Energy barrier. Dia perlu atasi energy barrier kat sini. Energy nama activation energy. Ni contohnya kalau saya analogikan orang lah. Dah jumpa orangnya. Itu jodoh katalah jodoh kan. Dah jumpa lah orang yang berkenan. Cantik orang sangat kan. Tiada ada. Baik orangnya. Macam gitulah kan. Dah jumpa dah. Tetapi masalahnya sekarang duit lah untuk bayar duit hantaran. Ni energy barrier lah. Macam tu. Energy barrier. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok apabila AB dengan A, B, C, D ni berlanggar, okey. Kalau A nanti dia akan separuh terbentuk dengan D dan B separuh terbentuk dengan C. So B dengan C yang separuh boleh hasil. Tapi kalau A dengan D tu, dia tenaga dia hanya tak boleh hasilkan produk. Tahu? Jadi sekarang bila reaktan itu nak bertindak balas, pertama dia kena ada pelanggaran, dia mesti correct orientation. Mesti correct orientation lah. Yang kedua, energy of the bukan lagi namanya equal then ini kita namakan sebagai activation energy lah, kita simbolkan sebagai EA.
melebihi tenaga bagi produk yang more than activation energy. Tak boleh kurang, tak boleh kurang, tak boleh berada di kawasan sini lah, tak boleh kurang daripada activation energy kat sini. Ya, dia mesti sama ataupun lebih tinggi. Baru boleh hasilkan produk. Macam tu. Bolehkah? Okay. Ini yang diperlukan oleh reaktor untuk menghasilkan produk lah. Ya. Baru produk boleh terhasil. Okay. Okay, jadi sekarang mari kita faktor yang pertama. Hello. Okay ke? How is everyone? Mana dia sebut? Boleh ke tak? Boleh. Boleh ha? Okay. Okay. So sekarang kita tengok faktor yang pertama. Faktor yang pertama lah. Okay, sorry saya terlupa nak cakap. Okay, jika reactants bertindak balas dan dia capai benda dua ni. Dia capai dua perkara ni. Maksudnya reactant itu sudah achieve. Maksudnya reactant itu achieve apa yang kita namakan sebagai effective collision. Jika reactant sudah capai dua perkara ini, dia berlanggar with the correct orientation dan dia ada energy equal to or more than EA, maksudnya reactants itu achieve effective collision. Ini kita namakan sebagai effective collision. Dua perkara ni kita namakan dia sebagai effective collision. Boleh ha? Okey ke tak okey? Okey. Okey ke tak okey? Okey. Okey ya. Okey, mari kita lihat faktor yang pertama. Saya nak cerita yang paling senang dululah. Faktor yang pertama saya nak cerita ialah catalyst. Okey, catalyst lah. Catalyst yang paling senang sekali nak cerita. Ya. Okey, bila kita tambahkan catalyst kepada suatu tindak balas, ya, apa catalyst buat? Catalyst ni nanti dia akan provide an alternative pathway with lower activation energy. Ini yang catalyst buat. Tahu catalyst dia provide an alternative pathway with lower activation energy. Maksudnya sekarang, okey tadi macam orang lah juga kan. Okey, hantaran katalah orang lah kan. Dah jumpa dah orangnya. Okey, sekarang pergi kepada bab yang kedua iaitu nak kahwin. So kena bagi hantaran. Betul tak? Kalau hantaran dia kebiasaannya sekarang hantaran dalam 15, 16, 17 ribu. Betul? Jadi ambil masa dah sikit untuk kahwin tu. Lainlah kalau anak orang kaya kan. Tapi kalaulah hantaran tu dikurangkan, katalah kurang menjadi 3,000 katalah kan. Cepatlah nak kahwin. Cepatlah boleh kahwin. Betul tak? Macam tu. Okey, jadi yang ini catalyst buat. Apa catalyst buat ialah dia sediakan satu alternative pathway with the lower activation energy. Yang ini activation energy yang biasa tau. Ni tak ada catalyst. Okay. So A, B plus C, D. Yang ni A, B perlu bertindak balas. Dapatkan tenaga banyak ni. Baru hasilkan A, D dan B, C. Tetapi apa yang catalyst buat? Dia sediakan satu pathway with lower activation energy. Macam ni. Dia sediakan kat sini je. Activation energy yang perlu dicapai tu rendah. Tahu? Activation energy yang perlu dicapai itu adalah rendah. Sikit je. Jadi senang tindak balas itu untuk berlaku. Bila jumpa je,
hantaran rendah, jumpa orang hantaran rendah cepat kahwin. Contohnya macam tu lah. Kalau jumpa hantaran tinggi, dia nak kumpul duit lagi. 2 tahun baru nak kahwin kan, gitulah kan. Tapi kalau hantaran yang rendah, 3,000 je. Okey, jumpa. Bulan depan boleh kahwin dah kan. Contohnya macam tu lah kan. Jadi itu yang catalyst buat. Itu analogi saya lah kan. Okey. Jadi senang nak capai activation energy. Jadi apa catalyst buat ialah provide an alternative pathway with lower activation energy. Yang ini tindak balas without catalyst. Yang ini okay, pathway with catalyst lah. Dia senang nak tercapai lah ya, senang nak tercapai lah. Dia dah ada correct orientation, lower activation energy, tindak balas itu mudah berlaku. So dengan adanya catalyst, apa berlaku ialah okay, dia akan when add catalyst ya, catalyst akan provide lower activation energy. Okay, so kita akan dapati effective collision tu, effective collision collision ya. Collision dia easier to be achieved. Kan? Dia senang nak dicapai. Jadi rate of reaction increase lah ya. Bila kita tambah catalyst, senang nak capai effective collision. Effective collision tu maksudnya dua benda tadilah. Tahu? Correct orientation dan juga activation energy boleh diatasi. Jadi when we add catalyst, effective collision easier to be achieved, maka rate of reaction akan meningkat lah. Tu cerita tentang catalyst. Boleh tak? Okey ke tak okey? Okey, madam. Okey ya. Alright. Okay.